Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ustazah Nur Hayati binti Abdul Rahman dari Sekolah Kebangsaan Muhammad Khair Johari dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar dalam bidang sirah dengan tajuk Wahyu Teragung. Murid-murid boleh merujuk dari muka surat 100 sehingga muka surat 107 dalam buku Pendidikan Islam tahun 3. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan mengetahui tentang maksud wahyu, peristiwa berkaitan dengan penurunan wahyu dan peristiwa selepas penurunan wahyu. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu mari kita lihat apakah itu wahyu. Wahyu ialah kalam Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Wahyu diturunkan di Gua Hira. Jadi, mari sama-sama kita lihat info sepanjang peristiwa berlaku di Gua Hira. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk bermunajat di Gua Hira yang terletak di kawasan yang agak tersembunyi di puncak bukit berkenaan. Baginda ke situ bagi menghindari masyarakat Arab jahiliah yang ketika itu masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering melakukan maksiat serta dosa-dosa besar. Pada masa tersebut, masyarakat jahiliah melakukan dosa-dosa dengan menyembah berhala serta membunuh anak-anak perempuan mereka. Seterusnya, kisah info seterusnya ialah Siti Khadijah dengan sabar setiap hari menghantar makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersendirian di bukit yang terletak 3.2 km dari Mekah itu. Sepanjang tempoh bertahanus, iaitu menyendiri, menyepi ke suatu tempat yang sunyi untuk menjauhkan diri daripada dosa, iaitu di gua berkenaan, baginda tinggal di sana selama 1 bulan, terutama di bulan Ramadan, dan senario ini berlaku hampir kira-kira 7 tahun. Seterusnya murid-murid, kita lihat wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama berlaku pada 17 Ramadan. Menurut pendapat sebahagian ahli sejarah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, iaitu 13 tahun sebelum Hijriah, bersamaan dengan 6 Ogos tahun 610 Masihi. Pada masa itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Wahyu diutuskan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ianya berlaku di puncak Jabal An-Nur, iaitu di Gua Hira. Sekarang kita lihat apakah itu Jabal An-Nur. Jabal An-Nur ataupun Bukit An-Nur atau dikenali juga sebagai Bukit Cahaya dalam bahasa Melayu terletak kira-kira 3.2 km dari Mekah. Keadaan bukit ini berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit ini iaitu 640 meter. Di puncaknya terdapat sebuah gua iaitu Gua Hira. Kini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana telah disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Cuba bayangkan murid-murid, pada suatu masa dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjat bukit tersebut dengan ketinggian 640 meter tanpa melalui jalan-jalan mudah dan laluan bertangga seperti mana yang dilalui oleh kita sekarang. Peristiwa penurunan wahyu berlaku apabila malaikat Jibril alaihissalam
telah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang beribadah dan bertahanus, iaitu menyendiri di Gua Hira. Pada ketika itu, Malaikat Jibril menyuruh Nabi membaca dengan berkata, "Iqra." Namun, Nabi tidak tahu membaca. Akhirnya, Malaikat Jibril meminta Nabi mengikut bacaannya. Malaikat menyuruh Nabi membaca sebanyak 3 kali dengan mengulang Iqra, Iqra dan Iqra. Dan seterusnya, Nabi mengikut bacaan Malaikat Jibril, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 sehingga ayat 5. Baiklah murid-murid, ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, yakni pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat peristiwa yang berlaku selepas penurunan wahyu. Selepas menerima wahyu daripada Malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan keadaan gelisah dan menggigil seolah-olah seperti demam. Sesampainya di rumah, beliau meminta Khadijah, yakni isteri beliau, isteri baginda, untuk menyelimutinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dialami kepada Khadijah. Seterusnya, Khadijah membawa Rasulullah bertemu dengan sepupunya, iaitu Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal mengesahkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, sekarang kita telah habis dengan tajuk kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With